Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nurika syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Taqribul Ikhwan. Kitab Taqribul Ikhwan pada halaman muka surat 18 kitab Jawi, perenggan di bawah, dua daripada bawah, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Bahasan terjemah Melayu segala sifat ma'ani. Pada malam ini kita masuk lama sampai sini Ustaz. Ni tak baca lagi. Ya, tak baca lagi. Oh, tak apa. Plus. Ya, tanjizi hadis dengan tanjizi qadim tak baca lagi ke? Baca dah rasanya. Kan? Rasa baca dah. Sebab tengok tak apa. Malam ni kita ambil yang baris yang kedua dulu. Sebab rasanya hak ta'alluq tanjizi hadis, ta'alluq qabdah, juga ta'alluq tanjizi hadis itu duk tengok tadi pada video tu, baca dah rasanya. Ada baca dah. Malam ni kita sambung bahasan terjemah Melayu. Tak apa, kalau saya tak baca lagi yang tu, insya-Allah kita baca pada minggu yang akan datang. Saya tengok balik. Sebab lama tinggal takrib kitab ni, kita lama tinggal duk baca musalli. Baik. Jadi pada malam ni perbahasan kita masih lagi pada tajuk sifat qudrat. Sudah tamat tajuk sifat qudrat. Cuma pada malam ni pengarang kita rentetan daripada kita telah bahas berkaitan dengan sifat qudrah, sifat qudrat Allah Ta'ala yang diterjemahkan dengan pekuasa. Manakala Allah bersifat dengan sifat pekuasa, sifat qudrat, maka Allah itu berkuasa. Allah berkuasa apa? Berkuasa mengadakan tiap-tiap mungkin. Mungkin tu dengan istilah lainnya makhluk lah. Cuma ada bahasan kerana apa dipanggil mungkin, kerana apa dipanggil makhluk, ada bahasannya. Cuma mungkin ni apa? Kita lah. Kita, langit, bumi, setiap selain daripada Allah nama mungkin.
Maka manakala Allah bersifat dengan sifat kudrat, yang terjemah dalam bahasa Melayu berkuasa, sifat berkuasa. Manakala Allah bersifat dengan sifat berkuasa, Allah berkuasa. Manakala Allah berkuasa, berkuasa apa? Berkuasa mengadakan, berkuasa nak meniadakan mungkin. Mengadakan dan meniadakan mungkin ni, ini dipanggil ta'alluq dalam istilah ilmu. Nama ta'alluq. Adapun Allah bersifat dengan kudrat, berkuasa. Berkuasa tu dalam istilah ilmu ini namanya sifat ma'ani. Manakala Allah bersifat dengan kudrat, dengan sifat berkuasa, Allah berkuasa. Berkuasa ni namanya samaratus sifah, istilah. Ada sifat ma'ani, ada nama samaratus sifat. Yang ketiga ada nama ta'alluq. Itu istilah dalam ilmu yang kita nak belajar. Ada nama sifat ma'ani, ada nama samaratus sifat, ada nama ta'alluq. Jadi sifat kudrat, sifat ma'ani. Manakala Allah bersifat dengan sifat kudrat, faedahnya Allah berkuasa. Berkuasa tu nama samaratus sifah, faedah daripada sifat. Manakala Allah berkuasa, berkuasa apa? Ta'alluq, berkuasa mengadakan, berkuasa juga nak meniadakan apa-apa mungkin. Allah kuasa. Itu telah kita belajar pada pertemuan kita yang lalu. Wajib kita i'tiqad Allah bersifat dengan sifat kudrat. Wajib kita beriman salah satu daripada sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, Allah bersifat dengan sifat kudrat, bersifat dengan sifat berkuasa. Manakala Allah tu bersifat dengan sifat kudrat lah, Allah berkuasa. Kerana itu beza di antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah. Di sisi pegangan i'tiqad, kepercayaan, golongan mu'tazilah mereka mengatakan Allah kuasa. Allah kuasa. Tapi kuasa tanpa mempunyai sifat. Tak ada sifat dia Allah. Allah kuasa. Kuasa dengan zat dia. Allah kuasa nak mengadakan, nak meniadakan. Itu sama dengan kita. Kita pun sama juga. Allah berkuasa. Allah kuasa nak mengada, nak meniada. Tapi Mu'tazilah, Allah tidak ada sifat kudrat. Ahli sunnah wal jamaah mensabitkan sifat bagi Allah. Allah bersifat dengan sifat kudrat. Manakala Allah bersifat dengan sifat kudrat, Allah tu dikatakan berkuasa. Manakala Allah berkuasa, berkuasa apa? Berkuasa mengadakan, berkuasa meniadakan apa-apa mungkin. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian pengarang di sini dia nak bahaskan kepada kita pada malam ini, pada perbicaraan kita pada malam ini, kerana apakah bermula daripada sifat kudrat yang kita telah belajar, sehinggalah lagi akan datang iradat, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. 7 ini semuanya akan diterjemahkan dalam bahasa Melayu ada pe di hadapan. Kudrat, berkuasa. Iradat, berkehendak. Hayat, berhidup. Sama, berdengar. Basar, berlihat. Kalam, berkata. Kerana apa diterjemahkan dengan pe? Adapun kitab-kitab yang lain, kitab yang dikarang sebelum daripada kitab ini,
Bahkan sebelum daripada kitab yang asalnya diterjemahkan dengan pe ini bermula daripada qudrat hingga kalam adalah kitab Baquratul Amani, iaitulah Tuan Guru yang disebutkan dengan Pak Da'i Wan Ismail Al-Fatani rahimahullah ta'ala, yang merupakan guru kepada tuan kitab kita ini, bermula daripada kitab Baqurah. Semua segala sifat-sifat ma'ani bermula daripada qudrat hingga kalam, semua diterjemah dalam bahasa Melayu dengan perkataan pe pada hadapannya. Pe kuasa, pe kehendak, pe lihat, pe dengar, pe kata, pe hidup, pengetahuan. 7. Semua terjemah dengan pe. Kitab sebelum daripada ini dalam Faridatul Fara'id, Durus Samin, Aqidatun Najin dan lain-lain kitab sebelum daripada zaman itu diterjemahkan tanpa pe. Sifat kudrat, kehendak. Sifat iradat, sifat kudrat, kuasa. Allah bersifat dengan kuasa. Allah bersifat dengan iradat. Terjemah dalam bahasa Melayu, Allah bersifat dengan kehendak. Sifat sama dalam bahasa Melayu, Allah bersifat dengan sifat melihat, mendengar. Sifat basar, Allah bersifat dengan sifat melihat. Sifat kalam, Allah bersifat dengan sifat berkata-kata. Sifat hayat, Allah bersifat dengan sifat hidup. Sifat ilmu, Allah bersifat dengan sifat mengetahui. Tidak ada apa. Tidak ada apa. Kerana apa dalam kitab kita ini diterjemahkan dengan apa? Inilah bahasannya yang pengarang kita mendatangkan. Sebab apa? Kerana apa? Adakah hak ulama-ulama dulu salah? Atau sebaliknya? Maka akan dibahaskan pada malam ini. Pada perkataan pe itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu, sebab apakah? Lalu kata pengarang, bahasan terjemah Melayu, segala sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu bermaksud bermula daripada sifat kudrat hingga kalam. Ada 7 sifat ma'ani. Bahasan terjemahan salin bahasa daripada Arab kepada Melayu terhadap segala sifat ma'ani itu. Bahasan ini telah kamu tahu bahawasanya sifat ma'ani itu ialah terkena kepada perkara-perkara yang ada. Sifat ma'ani ni bila sebut sifat ma'ani, terkena kepada sifat-sifat yang ada. Ada ia sifat-sifat itu pada Tuhan kita Jalla wa Azza. Bila sifat ma'ani, bila nama sifat ini adalah sifat ma'ani, bila panggil sifat ma'ani, maksudnya ialah satu sifat yang ada. Ada di mana? Ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata nisbah makhluk, bila sebut sifat ma'ani, ada di mana? Ada di makhluk tu tersebut. Hak makhluk pun ada juga sifat ma'ani kita ni. Mana sifat ma'ani kita? Segala warna-warna. Warna merah, warna kuning. Kalau kulit kita warna hitam, itu sifat ma'ani. Ada pada diri kita. Kalau kita tu kulit putih, bersifat dengan putih, ada pada diri kita. Itu panggil sifat ma'ani. Kalau kata di buah-buahan ada rasa manis, manis tu sifat ma'ani. Ada di buah tembikai. Sifat manis tu ada di buah rambutan. Masing ada pada garam. Masam ada pada limau. Itu semua sifat ma'ani. Bau busuk, bau hacing, bau apa lagi? Bau wangi, ada pada sesuatu itu.
Itu panggil sifat ma'ani. Yang kedua, ada sifat yang bukan ma'ani. Dia panggil sifat ni amrun iktibari. Hanya reti sahaja sifat. Contoh, tinggi, rendah, bulat. Kita bersifat dengan pendek, rendah. Sifat tu hanya reti saja, bukan sifat ma'ani. Bulat, bukan sifat ma'ani, hanya faham sahaja. Sesuatu itu bulat. Katakan, benda ni bulat. Contoh, benda ni bulat. Bola, bulat. Bola itu bersifat dengan bulat. Bulat ni kategori dia hanya reti sahaja, hanya faham sahaja, bukan sifat ma'ani. Itu bulat tu bukan bulat. Itu bola. Manakah bulat? Bulat tu hanya kita faham saja. Oh, dia tu bulat. Tu panggil sifat yang bukan dikatakan sifat ma'ani. Hanya reti sahaja di fahaman kita, hanya faham saja di fikiran kita. Amrun i'tibari, itu istilah. Adapun sifat qudrat, ilmu hayat sama bahasa kalam, sifat ma'ani, sifat tu ada. Kalau kita di makhluk, warna, segala bau-bau, segala rasaan-rasaan, tiap-tiap perkara yang boleh dicapai dengan panca indera yang 5, semuanya dipanggil sifat ma'ani. Itu sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ni benda yang ada, tapi dia sifat sesuatu yang ada. Kalau di sifat Allah, maknanya sifat ma'ani ni terkena kepada sifat yang ada, ia pada zat Tuhan kita. Yang ialah sifat ma'ani ni asal bagi takluk pada sifat yang bertakluk. Maknanya nak faham kuasa, kena tahu ada pekuasa. Nak fahamnya melihat, kena tahu dulu ada sifat pelihat. Nak fahamnya seseorang itu mendengar, maka kita kena tahu dulu dia tu bersifat dengan pendengar. Itu panggil ta'alluq. Itu dia panggil sifat ma'ani. Lalu tu, bila kita kata sifat ma'ani ni ialah satu sifat yang ada, maka hamba sendiri, pengarang kita Syekh Abdul Qadir Ayah D, anak murid kepada Pak Daeng, maka hamba sendiri, dia kata, telah dapat pesaka ini, pesaka menyalinkan daripada terjemahan yang dulu tidak ada pe kepada pe ni, telah hamba dapat pesaka daripada yang tua-tua, yakni daripada ulama-ulama yang dulu-dulu, yang mana bahawasanya panca indera yang 5 pada kita itu, panca indera yang 5 pada diri kita, ada di kita ni, orang tua kita panggil, orang tua kita buat satu percakapan, buat bercakap, pendengar dan pelihat dan pecium dan pekecap dan penyentuh. Itu 5 panca indera. Pelihat, pendengar, pecium, pekecap, penyentuh. Ini 5 panca indera. Maka dengan sebab ada pendengar, boleh kita mendengar. Demikianlah maknanya yang lain-lain lagi. Manakala ada sifat pelihat, maka kita boleh melihat. Bila ada sifat pecium, kita boleh cium. Apabila ada sifat pekecap, perasa, kita boleh merasa. Apabila ada di kita sifat penyentuh, maka kita boleh sentuh. Itu percakapan kita. Adakah kita bercakap begini?
Sentuh dengan sentuh. Bercakap begitu ke bahasa kita? Dengar dengan dengar. Begitukah percakapan yang betul? Lihat dengan lihat. Adakah begitu percakapan yang betul? Rasa dengan rasa. Begitukah percakapan kita? Bukan. Rasa dengan perasa. Rasa tu dengan sebab ada perasa. Melihat tu dengan sebab ada perlihat. Mendengar tu dengan sebab ada pendengar. Cium itu sebab ada pecium. Kita tak bercakap cium dengan cium, dengar dengan dengar, lihat dengan lihat. Oh, kita tak bercakap begitu. Maka daripada rentetan bahasa panggilan kita begitulah, diambil daripada perkataan ini, buat satu salinan yang baru. Bila sebut sifat ma'ani, bukan lagi terjemah dengan tanpa ada per. Kalau tanpa ada per, susah untuk kita faham. Allah berkehendak, Allah bersifat dengan sifat kehendak, maka Allah berkehendak. Allah bersifat dengan sifat kuasa, maka Allah berkuasa. Allah bersifat dengan sifat lihat, maka Allah melihat. Allah bersifat dengan sifat mendengar, maka Allah mendengar. Jadi perkataan susunan ayat ini menyebabkan kita sukar untuk memahami yang manakah sifat, yang manakah hasil daripada sifat. Mendengar dengan mendengar, mana satu sifat? Mana satu sifat, manakah hasil daripada sifat? Susah kita nak detect. Susah kita nak faham. Maka hasil daripada percakapan kita itu diletakkan per, supaya mudah kita faham. Itu sahaja. Maka yang lima-lima ini, lima-lima panca indera yang disebutkan dengan pelihat, pecium, pekejap, penyentuh, ialah dikatakan setengah daripada sifat ma'ani bagi kita, yakni bagi makhluk. Dan ianya bukanlah alat-alat. Bukan seperti alat dia tu. Pelihat yang ada pada diri kita bukan alat. Pecium yang ada pada diri kita bukan alat. Pekejap yang ada pada diri, perasa yang ada pada diri kita bukan alat. Ianya sifat. Bukan seperti kapak parang. Maka apakah pasal? Sebab apakah ada setengah-setengah alim, setengah-setengah orang alim, ustaz, ustazah dan lain-lain daripadanya takut semabul. Takut semabul tu maknanya takut bertukar, takut tertukar dengan alat pada nak halih. Halih tu maksudnya nak pindah terjemah sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala dengan taruhkan, dengan letakkan huruf di hadapan itu. Serta tak takut ia setengah orang alim pada semabul, pada tidak memahami dengan takluk bagi sifat itu. Padahal takut semabul itu, takut tidak faham takluk itu terlebih besar kerana membawa kepada tafsir bagi sifat ma'ani itu dengan barang yang tidak ada ia pada Tuhan. Kerana ta'alluq itu ialah amrun iktibari jua, serta tidak ada makna bagi perkataan. Jadi dia kata di sini. Dia kata di sini, jangan kita fahami apabila diterjemahkan dengan pe, itu merupakan alat. Seperti kita kata gali dengan penggali. Adakah kita bercakap gali ni, gali dengan gali? Adakah perkataan kita bercakap gitu? Ni korek dengan korek, gali dengan gali. Ni tanah ni kena cungkil sikit. Kena cungkil dengan cungkil. Kita tak bercakap begitu. Gali dengan gali, cungkil dengan cungkil. Sebaliknya kita bercakap macam mana?
Galilah tanah ni. Gali ambil apa? Ambil penggali. Yang mana yang ada? Nak cerita kat sini, hak mana hak ada? Yang ada yang mana? Penggali ke gali? Penggali yang ada. Manakala ada penggali, hasil daripada ada penggali itu, maka sesuatu itu galilah, digalilah. Makna kata beza antara gali dengan penggali. Cungkil dengan penyungkil. Dua perkara yang berbeza, tak sama. Cungkil ini adalah faedah daripada penyungkil. Gali ini adalah faedah daripada penggali. Penggali itu yang ada, penyungkil itu yang ada. Maka sifat ma'ani ini sifat yang ada. Tak bolehlah, maknanya tidak tepatlah terjemahan kalau diterjemahkan dengan kehendak. Kehendak itu ialah hasil manakala adanya perkehendak. Kuasa itu adalah hasil daripada adanya perkehendak. Hidup itu adalah hasil daripada adanya sifat perhidup. Diterjemahkan dengan di hadapan. Itu sahaja dia nak terangkan kepada kita. Jangan kita marah terjemah dengan ni. Kerana ada sekarang menjadi polemik jugalah dalam masalah sifat-sifat Allah berkaitan dengan sifat ma'ani, bergaduh sama-sama ahli sunnah wal jamaah tentang terjemahan. Salah ni terjemah dengan tak boleh terjemah dengan kena kekalkan kehendak, kena kekalkan kuasa, kena kekalkan berkata-kata. Boleh juga kekalkan yang tersebut pada terjemahan, boleh, tak salah. Tapi susah untuk kita faham yang mana sifat, yang mana hasil daripada sifat. Yang manakah sifat yang ada, hasil daripada sifat tersebut. Payah kita nak faham. Maka kerana itu ditukarkan, diubahkan terjemahan di tiap-tiap sifat, bermula daripada kudrat hingga kalam. Lagi akan datang kita akan belajar, semuanya diterjemahkan dengan di hadapan. Tidak sama dengan kitab Faridatul Faraid, tidak sama dengan kitab Aqidatul Najin, tak sama dengan kitab Durus Samin dan lain-lain yang seangkatan dengannya. Kalau kita lihat di kitab-kitab tersebut, sebab apa ni pengarang terjemah dengan kehendak? Kudrat, iradat terjemah dengan berkehendak. Kudrat terjemah dengan kuasa. Iradat terjemah dengan kehendak. Sebab apa ni tak terjemah dengan di hadapan? Pada ketika itu bahasa maknanya belum berleluasa lagi. Perkataan ni diguna pakai. Diguna pakai perkataan ni apabila dikaji, apabila duk bergaul dengan sesama, bahasa-bahasa kita bercakap, maka Allah yarham pada lah orang mula-mula yang terjemah dengan di hadapan pada setiap sifat-sifat ma'ani. Begitu. Boleh belakalah kita nak terjemah macam mana. Cuma dia cerita kat sini sebab apa aku ni terjemah dengan pada tiap-tiap sifat ma'ani yang bermula daripada kudrat hinggalah sifat kalam. Baik. Tidak ada makna bagi perkataan kita mendengar dengan mendengar seperti juga pada korek dengan korek. Baik. Maka adalah cakapan yang semacam ini tidak didengarkan dia daripada tok-tok nenek kita. Dengar dengan dengar, lihat dengan lihat, kata dengan kata, berkata-kata dengan berkata-kata, melihat dengan melihat. Perkataan seperti ini tidak didengarkan akan dia daripada tok-tok nenek kita apabila dia bercakap. Hanyalah yang kita dengarnya, cakapannya begini. Korek dengan pengorek.
dengan pengorek maksudnya. Colek dengan penyolek. Gali dengan penggali. Cungkil dengan penyungkil. Itu yang tepatnya. Kita tak bercakap cungkil dengan cungkil, lihat dengan lihat, dengar dengan dengar. Kita tak bercakap gitu. Dengar dengan pendengar. Cungkil dengan penyungkil. Itu baru tepat dari sudut percakapan. Kalau begitu, terlebih nyatalah kita kiaskan mendengar dengan pendengar. Itulah baru tepat. Demikianlah pada kita dan pada hak Tuhan kita. Demikianlah dari sudut percakapan apabila kita nak memahami sifat-sifat Allah. Begitu jugalah kena letak di hadapan, baru kita faham itu adalah benda yang ada. Yakni satu sifat yang ada, sesuatu yang ada. Bersalahan kalau kita tidak meletakkan di hadapan, menunjukkan sesuatu yang tidak ada. Sifat ma'ani ini sifat yang ada, kerana itu diletakkan di hadapan. Dan sangat jauhlah nak membawa jadi semabul. Semabul ni maknanya menjadi tidak faham, nak menjadi kesamaran. Gitu, semabul ni kesamaran. Dan sangat jauhlah nak membawa jadi semabur kesamaran dengan alat. Jangan kita faham alat apabila diterjemahkan dengan di sisi yang berakal. Kalau begitulah, eloklah kita tukar akan panggilan orang tua kita yang mengarang kitab-kitab Melayu yang dulu-dulu tu, seperti kitab Faridah, Durus Samin yang kita sebut tadi, Aqidatul Najin, yang tidak ada di hadapan. Apabila kita belajar kitab-kitab tersebut, eloklah kita tukar. Apabila kita belajar kitab tu, kita tukar. Maksud tukar di sini, apabila kita belajar Allah bersifat dengan sifat kudrat, artinya kuasa, yakni berkuasa. Allah bersifat dengan sifat iradat, iaitu sifat iradat, berkehendak, yakni berkehendak. Kita dobit, kita tanda ke atas kitab kita tu begitu, supaya kita dapat beza yang mana sifat ma'ani, yang mana bukan sifat ma'ani. Kalau begitu, eloklah kita kita tukar akan panggilan orang tua kita yang diterjemahkan di dalam kitab-kitab yang Melayu yang dulu-dulu itu dengan lah maksudnya, supaya mudah menuju hati-hati yang awam, hati-hati kita semua apabila belajar kepada perkara yang ada ia pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Pada kali mula-mula, yakni mula-mula kita belajar, kita kena tanda macam tu dalam kitab-kitab seumpama dengan kitab-kitab Faridatul Faraid dan lain-lain daripadanya. Kemudian baru dibicarakan pada ta'alluq pula, baru dibahaskan pada yang lain-lain. Maka halis yang semacam ini, maka tukar yang seperti ini tidak membawa kepada salah. Diletakkan tu tidak membawa kepada salah, hanya kepada terlebih terang jua, hanya nak memberi faham sahaja di sisi yang berilmu dan berakal, serta ada dihalihkan akan gerek kemudian panggil taya misalan. Ini di Fatoni lah. Di Fatoni taya, kalau kita di sini sebut taya, di sana dia sebut gerek. Jadi pada zaman kita ni susah dah nak sebut gerek, orang tak faham. Kena sebut taya. Maka taya tu lebih tepat, sesuai pada zaman ini. Ditukar. Bukan nak kata sebutan orang-orang dulu disebutkan taya itu adalah gerek, itu salah. Itu bahasa Fatoni. Gerek itu taya. Jadi sekarang kalau kita sebut gerek, orang tak faham dah. Kena tukarlah. Tukar dengan taya. Sebab sesuai dengan zaman ini. Demikian juga kitab-kitab yang terdahulu. Diterjemahkan tanpa ada sesuai dengan zaman dia. Zaman kita sekarang sesuai dengan diletakkan di hadapan, supaya kita faham apabila ada di hadapan pada terjemahan, ini adalah sifat ma'ani, ini adalah sifat yang dikatakan sifat yang
yang ada. Tukar itu bukan menjadi satu kesalahan. Maka janganlah saudara-saudaraku faham. Janganlah saudara-saudaraku faham kata pengarang yang baru-baru itu, yakni hak terjemah dengan pe. Yang diterjemahkan dengan pe ni nak penidurkan, nak mematikan, nak menghapuskan pengarang-pengarang kitab-kitab yang dulu-dulu. Bukan nak kata mereka itu salah. Bukan nak mengatakan mereka itu tak betul, nak mematikan hak mereka ni, bukan. Hanya nak menceritakan sesuai dengan percakapan pada zaman kita sekarang. Diletakkan di hadapan. Maka tidak, bukan begitu. Hanya semata-mata nak mensorehkan, nak menyatakan kehendak-kehendak, nak memperbetulkan, nak menyatakan kehendak-kehendak dan tujuan-tujuan yang dulu-dulu, ulama-ulama yang dulu-dulu. Sama telah ini ubahan pun diambil akan dia, akan ini ubahan, ini pertukaran dari sudut perkataan itu diletakkan daripada dengung-dengung. Dengung-dengung ni maksudnya daripada maksud-maksud. Ibarat mereka itu ulama juga, iaitu pada dobit-dobit mereka, pada kata-kata mereka itu akan sifat ma'ani dengan kata mereka itu sifat yang wujudiyah, yakni sifat yang bangsa ada, yang berdiri, yang ada ia sifat itu pada zat Allah, yakni ada ia pada zat Allah Ta'ala. Di kitab-kitab dulu pun sama je maksud dia. Kalau kita tengok dalam kitab Faridah, bila kita belajar sifat kitab Faridatul Faraid, sifat yang ke-7, kudrat. Arti kudrat, sifat kuasa. Arti kudrat, kuasa. Apa itu kuasa? Iaitu kuasa, satu sifat yang wujudiyatun, yang qadimatun, yang ada ia pada zat Allah. Maknanya pengarang itu memaksudkan adalah sifat kudrat ni sifat yang ada, cuma terjemah pada ketika itu kuasa. Dia tidak terjemah dengan pekuasa, tapi maksud dianya sifat yang ada. Kudrat ni sifat yang ada. Maka oleh kerana kudrat ni sifat yang ada, pada zaman kita ini sesuai diguna pakai dengan di hadapan, kuasa. Sebagaimana kita bercakap tadi, mendengar dengan pendengar. Kita mendengar dengan sifat pendengar, kita melihat dengan sifat pelihat. Sesuai dengan perkataan kita bercakap begitu. Bukan nak menyatakan mereka itu salah, tapi nak memperbetulkan, mendekatkan faham sahaja. Yang nak menyatakan sifat kudrat, sifat iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam yang lagi akan kita belajar, ini adalah sifat yang ada. Demikian juga ulama dulu beriktikad iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, kudrat hinggalah kalam itu adalah sifat yang ada, cuma terjemahannya berbeza. Itu sahaja. Kedua-dua ini benar, kedua-dua yang tak perlu kita berkelahi antara satu jalanan dengan jalanan yang lain. Dengan jalanan yang kata pe dengan yang tidak kata pe, tidak perlu kita bergaduh. Dua-duanya sama saja. Kedua-duanya ahli sunnah wal jamaah. Maka beginilah berlebih kurang, akhirnya dia kata, maka beginilah berlebih kurang tafsir mereka itu pada sifat-sifat ma'ani ulama-ulama yang dahulu. Maka ibarat yang seumpama inilah yang boleh kami segala murid-murid bagi Pak Fatani ini, tuan bagi Bakuratul Amani, mengkunjungkan dia dan mentasdikkan dia, yakni membenarkan dia, mengiyakan dia dengan setinggi-tinggi dan dengan 100%
pada bab tukar, pada bab alih terjemah ini. Kami menyokong, kata dia. Kami menyokong yang diterjemahkan oleh pada dengan diletakkan di hadapan pada setiap sifat-sifat ma'ani. Dan juga pada serba-serbi takrirnya. Takrir bagi pada setiap huraian pada semua betul belaka dalam kitab Baquratul Amani. Hak asalnya kena belajar di kitab Baquratul Amani. Dan jika mencela-cela, kalau ada orang cela dan mencuruca, ada orang cerca akan dia, akan pak doa oleh sisi jahil sekalipun, kalau dia cela ulama pak doa ni, apalah kita peduli kepadanya, kepada percelaan tersebut. Tak payah kita nak pedulilah pada kecelaan, pada cerca mereka tadi, biarlah. Dan apakah pasal boleh kita suka menumpan akan jahilnya? Buat apa kita nak suka dengan jahil mereka tu? Biarlah dia tu halak kepada mereka, biarkan mereka, tak payah nak pedulikan kepada mereka. Hei ikhwan, hei saudara-saudaraku, adalah pelik pada yang ramai-ramai itu tidak mengapa. Tak jadi pelik yang ramai itu tidak mengapa. Kalau kita pelik tapi ramai, tak apa, asalkan betul. Dan bersetuju, kalaulah kita bersetuju dengan yang ramai, benda tu ramai orang buat, tapi kita bersetuju dengan dia, tetapi tidak berharga, benda tu tak berharga, maka perkara tu perkara yang salah. Tak perlu kita membangga-bangga kalau benda tu ramai, salah. Kita kena bangga benda tu walaupun sedikit, tapi dianya betul. Hendaklah saudara-saudaraku insaf pada serba-serbi. Pendeknya, tiada adalah yang tak bersetuju kepada orang yang tolong beritahu, royak tu beritahu, dan tolong pitas, tolong tolong cross jalan yang beri jadi dekat kepada tujuan itu, melainkan yang sombong-sombong juga. Berlindunglah kita dengan Tuhan daripada penyakit yang seperti penyakit sombong itu. Ini hanyalah sebagai dia panggil penjelasan kerana apakah pengarang kita meletakkan di hadapan, bermula daripada sifat kudrat sehinggalah sifat kalam. Yang lagi akan datang kita akan bahas sifat yang seterusnya bagi Allah Ta'ala yang wajib kita beriktikad, bahasan sifat iradah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Pada malam ni kita tidak membaca kitab Munyatul Musalli. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan jazak.